Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam sesi bedah buku bersama buku Pemberontakan Bersenjata Komunis di Malaysia, edisi kedua, ditulis oleh Muhammad Ridwan Haji Asli, keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka, dicetak di Kuala Lumpur pada tahun 2008. Dan buku Pemberontakan Bersenjata Komunis di Malaysia edisi kedua ini mempunyai 315 halaman termasuk lampiran, bibliografi dan indeks. Secara ringkasnya, buku ini menghuraikan tentang sejarah dan perkembangan parti-parti komunis di Malaysia yang pada suatu ketika dahulu adalah ancaman terhadap keselamatan negara, dan walaupun kelihatannya seperti komunis telah dilemahkan, namun kelihatannya seperti pihak mereka masih berazam untuk bangkit kembali dan meneruskan perjuangan untuk mendirikan sebuah negara republik komunis di semenanjung Malaysia dan di Kalimantan Utara. Dan buku Pemberontakan Bersenjata Komunis di Malaysia ini juga mempericikan tentang Parti Komunis Malaya atau PKM dan Pertubuhan Komunis Sarawak PKS berkaitan dengan strategi dan taktik yang digunakan oleh kedua-dua pertubuhan tersebut dalam mencapai matlamat mereka. Secara ringkasnya berkenaan penulis penulis Muhammad Ridwan Haji Asli berkelulusan ijazah sarjana muda Kepujian Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan dan ijazah sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa yang penulis ketengahkan dalam buku ini dan kenapa saya mengambil buku ini untuk membedah atau sesi bedah buku pada kali ini, kerana buku ini amat sesuai untuk dijadikan rujukan apabila guru-guru sejarah terutamanya KSSM Sejarah Tingkatan 4 apabila tajuk dalam silibus KSSM Sejarah Tingkatan 4 ini ada yang berkisar tentang ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Jadi buku ini membantu guru untuk mendalami lebih lanjut tajuk tersebut, sekaligus dapat menerangkan kisah-kisah bukannya hanya terdapat dalam buku teks tetapi di luar buku teks kepada murid-murid apabila mengajarnya. Buku ini dibahagikan kepada beberapa bab. Buku ini adalah buku ilmiah. Buku ini dibahagikan kepada 6 bab termasuk kesimpulan. Bab yang pertama adalah latar belakang dan perkembangan komunis di tanah Melayu dari 1920 awal abad ke-20 hinggalah 1960-an di pertengahan akhir abad ke-20. Apa yang penulis gagaskan dalam latar belakang ini termasuklah penyebaran komunis tanah Melayu, penubuhan Parti Komunis Nang Yang, pembentukan Parti Komunis Malaya PKM semasa pendudukan Jepun, suasana selepas Perang Dunia Kedua, strategi bandar. Anda boleh rujuk dalam buku ini jikalau ingin mengetahui apa itu strategi bandar. Pengukuhan Barisan Bersatu, pertukaran pucuk pimpinan, pemberontakan bersenjata pertama PKM, pengisytiharan darurat dan kempen peringkat awal. Seterusnya beberapa tajuk berkaitan dasar operasi kerajaan, pengumpulan komunis, strategi baru, sehinggalah tajuk faktor-faktor kegagalan pemberontakan bersenjata bersama PKM. Agak banyak tajuk latar belakangnya, mencecah 70 halaman untuk tajuk latar belakang saja. Seterusnya penulis memecahkan bab 2 kepada latar belakang dan perkembangan komunis di Sarawak pula, bermula dari 1940 hingga 1968. Kisah yang penulis ingin gagaskan dalam latar belakang ini anda boleh rujuk nanti di muka surat 85 yang
digalurkan secara terperinci berkenaan pergerakan komunis di Sarawak. Okay. Seterusnya, bab 3. Bab 3 adalah tempoh penyusunan semula dan memperkuat diri dari tahun 1961 hingga 1968, yang mana penulis menerangkan tentang konfrontasi, ya. Seterusnya, kegiatan Barisan Bersatu. Apa itu Barisan Bersatu? Anda boleh rujuk buku Pemberontakan Bersenjata Komunis di Malaysia. Banyak fakta-fakta yang diketengahkan oleh penulis buku ini. Lagi adalah kegiatan Barisan Bersatu ke arah lebih militan kegiatan komunis di Sarawak. Seterusnya, dalam bab 4 pula, penulis menerangkan berkenaan pemberontakan bersenjata Parti Komunis Malaya yang kedua. Ada yang kedua, ya. Apa yang penulis pecahkan di bawah tajuk ini adalah antara faktor-faktor PKM melancarkan pemberontakan kedua, strategi PKM, peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini insya-Allah akan saya bedahkan dalam buku yang seterusnya nanti. Ada banyak buku, ya, yang menulis berkenaan 13 Mei 1969. Seterusnya, gerakan penyusupan, perbalahan dan perpecahan dalam PKM itu sendiri, kempen keganasan PKM. Seterusnya, beberapa tajuk yang lain termasuklah pengumuman bersama perjanjian damai dan akhirnya faktor-faktor PKM, ya, Parti Komunis Malaya meletakkan senjata. Tajuk yang kelima, kemuncak kepada tajuknya, sebab tajuk ke-6 adalah kesimpulan. Pemberontakan komunis di Sarawak bermula 1969 hingga 1980. Ya. Antara tajuk yang dimaktubkan dalam bab tersebut adalah penubuhan pangkalan, faktor-faktor Parti Komunis di Sarawak, memperhebatkan pemberontakan bersenjata, strategi pemberontakan Parti Komunis di Sarawak, dasar ketenteraan yang agresif dan penggunaan barisan bawah tanah, underground. Lagi Barisan Bersatu Komunis, penubuhan Parti Komunis Kalimantan Utara. Kenapa? Sebab Sarawak juga berada di Borneo, ya, Kalimantan Borneo, sempadan geografi yang begitu dekat. Peletakan senjata Parti Komunis Malaya dan peletakan senjata Parti Komunis Sarawak. Dan akhir sekali adalah penulis simpulkan berkenaan faktor-faktor kegagalan pemberontakan komunis yang kedua. Okey. Kenapa gagal? Digagaskan oleh penulis ini dalam kesimpulan, ya. Okey, agak menarik buku ini, anda boleh rujuk dan terdapat beberapa lampiran-lampiran yang berkaitan dengan komunis, ya. Parti Komunis Malaya. Banyak lampiran, sumber-sumber penulis rujuk, termasuk sumber primer dan sekunder, termasuk juga sumber lisan, dan juga disertakan bersamanya indeks. Sekian saja. Anda boleh menambahkan pengetahuan anda berkenaan dengan ancaman komunis di tanah Melayu dan Sarawak, terutamanya rakan-rakan guru, untuk mengajar dengan lebih mendalam berkenaan tajuk ancaman komunis dan pengisytiharan darurat dalam KSSM Sejarah Tingkatan 4. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi bedah buku seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.